Assalamualaikum dan selamat datang ke channel saya, Berkongsi Cara. Di dalam video pertama ni, saya akan tunjukkan kepada anda semua kebun kecil saya. Jom kita tengok apa yang saya tanam. Tengok dekat sini ada pokok limau kasturi. Ni bukan limau kasturi biasa ya. Ni pokok limau kasturi hybrid. Pokok ni nampak je pendek macam ni sebab dia takkan tinggi-tinggi dah. Dia paras dada saya je. Dah berbuah banyak kali dah. Ni saya baru cantas, dia keluar pucuk baru. Tengok warna hijau ni. Pucuk asal dia yang ni, yang hijau pekat. Keluar bunga baru, ada buah baru. Yang ni, buah baru nanti dia jadi buah baru. Masih ada satu lagi saya tak sempat ambil. Ni keluar bunga. Puas hati kalau tanam pokok limau kasturi hybrid ni. Sebab dia tak makan ruang banyak kan. Ruang sempit je. Kat tepi dia banyak pokok lain. Tapi berbuah tak henti. Kat sini pula ada pokok terung. Saya ada dua jenis terung. Yang ni terung mutiara. Yang saiz dia macam ni je. Yang ni yang dah tua. Saya nak buat benih. Saiz dia macam ni je. Dia takkan panjang ataupun besar lagi. Warna dia warna purple. Sebelah ni ada terung purple juga. Tapi yang ni jenis panjang. Ni ada buah kecil. Yang ni terung mutiara ada buah kecil. Kat bawah ni saya ada tanam baru tanam. Yang ni pula ketumbar Jawa. Siapa kenal? Orang letak dalam sup, tom yum. Dia sama macam ketumbar biasa tu bau dia. Tapi yang ni bagi saya sedap lagi lah. Bau dia pun unik lagi daripada ketumbar biasa tu. Yang ni pula pokok sup saya. Sorry lah kalau nampak rosak. Sebelum ni lebat. Tapi biasalah kan, Raya Haji ni family saya ambil untuk buat sup semua. Memang banyak lah dia orang ambil. Ni pokok dah dekat 2 tahun dah. Ambil dekat sini je. Ni pokok induk dia. Yang ni tengokkan batang tua dah. Kat sana saya pindah anak-anak dia. Kat sini dah mati dah tadi. Yang ni paling lama. Saya buang dah. Saya pindah ada dekat sana. Dalam pasu. Baru pindah je anak-anak dia. Jom kita tengok. Inilah. Kalau yang ni pokok induk juga ni. Dekat luar. Kalau nak tahu pokok induk, tengok dia batang dia keras macam ni kan. Yang ni pokok anak dia saya baru tanam. Anak dia banyak lagi. Nanti dia akan jadi lebat. Kalau ada video lama yang lebat dalam tu yang lebat, saya akan tunjuk dalam video ni ya. Saya akan tunjuk pokok ni dulu ya. Siapa kenal ni pokok apa? Ni pokok puding belacan. Sedap buat ulan. Selalu orang guna dalam masakan rendang. Saya lupa dah negeri mana. Tapi mak saya suka masak sayur air, masak tumis. Memang sedap. Kalau tak percaya, cuba sendiri. Orang cakap banyak khasiat. Jom kita masuk ke dalam. Kat tepi pokok sup ni ada daun selum. Ni dah lama dah ni. Kenapa sikit? Sebab selalu ambil
Memang keluarga saya ni suka makan ulam. Saya buat jenis sistem aquaponik ke orang cakap macam ni. Bawah tu ada air, atas ni saya letak tanah. Okey, jom kita tengok pokok seterusnya. Ni pokok limau bali sangkis. Yang buah kecil tu tapi dia manis. Pokok dia jenis kecil je, tak besar sangat. Kalau nak tahu semua yang ada dalam kebun kecil saya ni, saya tanam semua pokok hybrid. Sebab ruangan tak besar kan. Yang ni betik sekaki. Pokok dia dah tak tinggi dah. Paras kepala saya je. Tengok dah berbuah banyak. Saja je saya buat kebun kecil ni khas untuk pokok hybrid. Nak tengok kan macam mana pokok tu besar mana. Boleh kita tanam dalam satu tempat sempit. Kalau korang duduk dekat rumah perumahan ke atau pada tanah kecil, bolehlah buat macam ni. Yang ni pula pokok jambu batu tak ada biji. Yang ni pun pokok kecil je. Yang ni dah berbuah banyak kali dah. Lebih kurang 10 kali buah. 10 buah lah maksud saya. Tapi korang kena hati-hati sikit dengan lalak buah. Sebab daripada 10 buah tu, saya boleh makan 3 kali je. 3 biji buah. Yang lain semua buruk. Sekarang saya buat macam ni untuk elakkan lalak buah suntik dia, telur dia. Ada 2 sebenarnya tapi dah rontok 1. Mungkin saya tak buat lubang kan dalam plastik ni. Orang cakap tak boleh. Yang ni saya dah buat lubang dah. Ni ada bakal buah lagi. 2, 4. Tak tahu ada lagi tak. Saya tanam atas tanah je. Cuma saya tambung tanah. Saya letak bata. Satu lagi, saya tanam dalam pasu macam ni. Dalam bekas plastik. Kalau nak tahu umur sama je. Tapi pokok ni dia suka atas tanah lagi. Yang ni kecil lagi. Biasalah kan atas tanah banyak nutrisi. Satu lagi, tempat saya ni tak pernah letak baja kimia. Semua organik. Sama ada baja tahi ayam, kompos ataupun baja yang saya buat sendiri. Baja saya buat sendiri tu, contoh dia nasi basi saya peram dulu. Yakult saya campur dengan telur, saya peram. Macam tu lah. Kat sini ada pokok selasih Thailand. Sebelum ni lebat elok cantik je, tapi saya pindah ni. Cara pindah tempat baru, dia jadi kecut sikit. Tak apa, dalam sebulan 2 lagi dia akan elok balik. Kat tepi ni ada kacang panjang hijau. Saya buat sistem macam ni. Letak ranting kayu. Nanti dia akan naik atas ni. Dia akan naik. Kat sini pun ada juga ranting kayu kat tepi ni. Yang ni pun ada pokok kacang hijau juga. Kacang panjang hijau. Tapi yang ni saya letak dalam pasu. Yang ni atas tanah. Okey, jom kita tengok pokok lain pula. Lupa sebelum tu kat sana, nampak tu. Kat sana ada pokok kemangi. Dia macam samalah, sama jenis dengan yang ni. Tapi yang ni selasih, yang tu kemangi. Tahulah sama jenis tak? Tapi bau dia memang kuat. Bagi saya, bau yang ni macam citra sikit. Yang ni bau macam segar-segar macam tu. Kalau saya suka yang ni. Bagus buat ulam ataupun letak dalam masakan. Selalu orang guna selasih, orang letak dalam laksa, gulai lemak, macam tu lah. Okey, tengok yang ni. Yang ni pula saya tanam keledek Jepun. Keledek jenis warna ungu. Kulit ungu, isi ungu. Tapi ada 2 jenis. Yang ni kulit ungu, isi ungu dalam dia, buah dia. Daun tajam-tajam ni, buah dia warna kuning, warna oranye. Kulit dia warna ungu. Saya tak tahulah sedap yang mana. Tapi kawan saya kata sedap yang ni, yang daun ni. Ada penampakan keladi. Entahlah dia tumbuh sendiri.
Okey, yang ni pula pokok kacang boncis saya. Ada 2 pasu. Ni pokok kacang boncis baru tanam, dia dah naik dah. Nanti dia akan jadi lebat. Mula-mula ni tak nampak lagi kan. Okey, kat tepi ni tengok. Kat sini ada satu je pokok roselle saya. Okeylah, satu pun nanti buah-buah dia saya akan buat benih daripada buah. Okey, kat tepi ni ada pokok kacang panjang tapi buah dia warna ungu. Kalau kat sana tadi kacang panjang warna hijau kan. Yang ni warna ungu. Yang ni dah tengok dah lebat dah. Nanti tengoklah, cantik nanti keluar buah dia. Saya letak ranting juga. Mudah je makus, tak payah pening-pening nak fikir nak letak para apa semua kan. Kalau letak macam ni, cantik lagi bagi saya. Boleh jadi dekorasi. Pandai-pandailah korang adjust. Saya letak 2. Satu pasu dekat sini, satu pasu dekat sini. Dua-dua kacang panjang warna ungu. Tempat dia macam ni. Tengok kan. Biasalah tempat sempit macam ni kan, kita buat macam ni. Kalau jenis menjala ni, dia boleh daun dia banyak dekat atas. Kalau tempat sempit macam ni kita tanam buat para kat bawah ni, maknanya tak cukup ruang lah. Nanti tengok lah, nanti dia akan keluar buah menjuntai warna purple, cantik lah. Yang ni ada pokok lada. Kalau nak tahu lada ni saya suka sangat. Orang panggil lada Thailand. Yang panjang tu dia macam cili padi tapi dia besar, panjang, pedas. Ada induk dia kat sana, nanti saya tunjuk. Jom kita tengok. Sebab apa saya suka pokok ni? Sebab pokok ni, lada ni dia tak, setakat saya tanam ni tak kena serangan penyakit langsung. Tapi berbuah banyak. Buah dia besar-besar macam ni lah. Besar lagi. Yang ni baru nak menjadi. Saya dah kotik semalam buat sambal. Macam ni. Macam ni lah. Ni dah buruk ni. Kena suntik dengan lalat buah. Ada lagi tak? Tak ada dah. Sebab saya kotik semalam, saya buat sambal. Memang banyak. Tu bakal buah banyak lagi. Berbaloi tanam sebab dia tak mudah kena penyakit. Pokok kecil je. Pokok dia tak makan ruang macam pokok setengah cili padi tu kan. Dia lebar. Tapi cili kecil-kecil je. Kalau yang ni pokok kecil, buah banyak. Ada dekat sana saya tanam. Dekat kebun kat luar. Buah dia ada besar. Nantilah kalau saya pergi sana nanti. Jom kita tengok pokok lain dulu. Sorry ya kalau bersepah sikit. Biasalah baru buat kerja tadi. Yang ni pokok alia saya. Yang ni kalau nak tahu, saya ulang tanam. Sebelum ni dah tanam tapi tempat lain. Dah banyak kali makan dah. Untung tau. Beli di kedai je halia tua. Kita potong-potong-potong, kita letak dalam tanah. Siram. Lepas tu dia akan keluar tunas sendiri. Tapi bagi yang tak sabar, susah lah. Sebab halia ni dia lambat keluar tunas. Kalau macam kunyit tu dia cepat sikit keluar tunas. Kena sabar je. Pastikan dalam tanah tu tanah jenis polus. Jangan guna tanah liat. Okey, jom kita tengok. Okey, kat sini ada pokok anggur. Saya baru beli juga. Pokok anggur Black Summer. Saya buat teknik macam ni. Air keluar sikit sedikit. Saya letak air atas ni. Satu bekas ni tahanlah dalam sehari 24 jam. Dia keluar sikit-sikit. Sebab anggur kan dia nak air setiap hari. Kat sini ada pokok bunga telang. Ada 2 jenis. Pasu ni jenis yang macam ni bunga dia. Bunga dia satu kelopak. Satu pasu lagi ni kelopak bunga ros.
bunga telang, tapi tak ada buah lagi. Sebab baru tanam je semua ni. Tapi yang ni cepat berbunga. Mungkin jenis dia macam tu kot. Kalau nak tahu, banyak kelebihan bunga telang. Bukan setakat buat nasi kerabu je. Bagus untuk kesihatan wanita, terutamanya. Laki pun boleh minum. Dia ada antioksida. Boleh merawat macam-macam penyakit. Boleh google lah sendiri nanti. Tengok. Kat sini ada pokok aloe vera. Ni jenis besar ni. Kalau nak tahu, sebelum ni dah banyak kali guna untuk diri sendiri. Sebab tu jadi tinggal anak je. Sebelum ni family saya ada buat kosmetik menggunakan aloe vera kan. Adalah cara-cara buat kosmetik tu. Lepas tu ada juga ambil buat minuman semua. Tinggal ni je lah. Ni pun harap-harap membesar. Sebab aloe vera jenis ni memang jenis besar sangat. Ni anak dia. Kita tunggulah. Okey. Kat sini pula saya ada tanam sawi putih. Ni kecil je. Baru tanam. Baru semai dalam polybag. Tunggu nanti saya akan update yang dah besar punya ya. Memang cantik pokok dia tau. Batang dia warna putih, daun dia warna hijau pekat. Lepas tu kerinting sikit daun dia. Daun dia pun manis. Saya ada semai lagi dekat dalam kat sana. Tapi tunggu dia tumbuh dulu, saya tanam balik. Sebab tak cukup ni, banyak ni je. Family saya ramai, ni ada lagi. Memang tak cukup tau. Memang kalau kira tu untuk seorang makan 20 beg dah cukup dah. Tapi family saya ada 12 orang. Kiralah adik-adik tu tak kira lagi. Anak saudara, sepupu semua mesti kena kongsi kan. Okey, kat sini ada pokok tin. Yang ni pokok tin blackjack tak silap saya. Yang ni tin Iraqi. Selalu saya potong daun dia. Kalau nak kira daun dia lebat, tengok kat bawah tu ada daun dia. Saya buat macam tu lah. Daun-daun saya tak buang jauh pun, letak bawah je. Kat belakang tu ada daun pisang. Ni pokok pisang. Pisang jelai berangan. Pisang ni jenis pisang berangan bandar, orang cakap. Dua ni. Sebab ada saya tanam pisang tu kat sini, kat belakang ni. Yang kecil kat belakang ni, bukan pisang ni. Kat belakang ni pisang berangan kampung. Yang tu manis lagi daripada ni. Tapi untuk komersial, untuk jualan apa, buah besar yang ni lah. Kalau ni pula pisang kelak lega. Dah ada induk dia sebelum ni, dah berbuah. Dah potong dah pokok dia. Buah dia besar sangat. Mungkin kualiti tanah kat sini elok, ataupun saya letak baja organik dekat belakang tu kan. Tanah tu, tengok belakang tu tanah subur. Bekas saya letak baja teh ayam semua tu. Memang buah dia besar, manis, banyak sangat. Satu tandan tu saya lupa dah berapa. Memang banyak lah. Kawan-kawan saya pun terkejut. Pokok ni pun besar.
Sebenarnya ada kisah di sebalik kenapa saya tebang pokok pisang ni terlampau awal. Kalau ikutkan tengok buah tu, tak adalah masak sangat kan. Tapi sebenarnya saya tebang pokok pisang ni sebab masa saya balut buah pisang ni dengan satu guni, saya ada buat lubang kat bawah, kecil je. Lubang tu untuk elak daripada hujan bertakung dalam guni tu. Tapi sebelum saya balut tu, saya ada potong satu buah pisang. Pisang tu putih lagi, tapi saya nak tengok lah dalam buah pisang tu elok ataupun tidak. Biasalah kan sekarang musim penyakit moku. Inilah penyebab dia. Ini adalah getah propolis daripada kelulut. Inilah pembalut yang saya balut buah pisang tu. Kat lubang bawah ni ada sarang kelulut. Tapi yang ni dah jatuh daripada pokok kan. Saya buang. Kelulut pun dah lari habis. Tinggal beberapa ekor je. Saya ingatkan dia datang nak buat balik sarang dalam ni. Rupa-rupanya dia nak ambil propolis tu ataupun sarang-sarang dia nak pindah tempat lain. Aduh, tak ada rezeki itulah. Bila nak buat sesuatu, tak study dulu. Macam ni lah jadinya. Okey, lupakan pasal kelulut. Jom tengok buah pisang tu apa saya buat. Ni pula pisang yang tadilah. Saya goreng macam ni je. Letak apa tu, mentega semua. Saya goreng separuh masak. Memang sedap. Makan dengan susu, gula semua. Memang sedap sangat. Kat bawah ni saya buat sistem macam ni. Kat celah-celah dia saya tanam pokok bendi. Dalam polybag tu ada pokok nangka madu. Nangka madu tu buah dia, pokok dia kecil je. Pokok hybrid. Separuh saya nak tanam dekat rumah saya dekat bandar. Kalau nak tahu kat kebun ni dekat kampung saya. Kat bandar tanah kecil je. Kalau kat kampung ni tanah luas. Kat belakang tu ada lagi tanah ujung. Kat sini ada kolam. Okey, ni pokok cili saya. Kalau nak tahu ni ni cili dia. Ni pokok ghost pepper. Ghost pepper. Pokok cili ni pedas. Saya suka sangat. Umur dia dah nak masuk 2 tahun dah. Tapi yalah, bagi hasil tak henti-henti. Sebelum ni buah dia ada jual. Mak saya buat sambal. Banyak tau. Umur dah banyak tahun pun berbuah tak henti. Suka tau tanam. Buah dia pedas. Kalau buat sambal pun jimat sangat. Kat belakang ni ada pokok edamame. Siapa kenal? Pokok kacang edamame Jepun tu. Kacang ni sedap. Tengok saya tunjuk Ni baru je lagi. Baru berbuah. Ni. Dia akan besar lagi. Buah dia manis sangat. Kalau makan mentah macam tu pun sedap. Biji dia sedap kalau makan mentah. Tapi lebih sedap nak jimat, korang rebus lah sekali dengan ni kulit dia ni. Kalau rebus dia lembut lah. Kulit dia pun manis juga. Saya tanam macam ni je, tak pernah siram. Kadang-kadang tu adalah air hujan apa semua. Dia okey je tempat teduh. Okey, kat sana. Kat sini ada pokok tomato. Kat belakang ni, kat depan ni saya dah ikat dah. Belakang ni nanti dia naik, saya akan ikat. Ni pokok tomato cherry ni. Pokok ni memang berbuah lebat sebelum ni. Tu saya tanam balik banyak-banyak. Nanti dia akan naik dekat atas ni kan. Kita akan ikat. Kat sini ada sedikit. Yang ni pokok brokoli. Pokok brokoli saya ada satu je. Dulu banyak saya tanam. Tapi saya dengar mak saya cakap lambat berbuah apa, tak menjadi, susah nak menjadi. Aduh, saya pun buang semua pokok tu. Tinggal yang ni je. Tapi elok je. Nampak dah nak berbunga dah. Kalau saya tahu pun saya simpan. Tak apalah, nanti saya akan tanam balik banyak. Ni pun sama. Pokok kubis. Sebelum ni banyak lagi. Tapi bila dengar orang cakap tu lah, biasalah. Kita dengar daripada mulut orang je. Mungkin orang tanam tak menjadi, kita tanam menjadi. Saya buang lah sebelum ni. Ada dekat dengan 50 pokok. Polybag semua. Saya tinggal yang ni je.
tapi menjadi elok je. Biasalah, tanam sayur ni bukan kita tanam hari ni, 2-3 hari lagi dah nampak hasil kan. Ni pun makan bulan juga nak jadi macam ni. Dia mula-mula dia jadi macam ni dulu. Tapi kalau kita nak jadikan macam ni, kita kena tambah tanah ni. Jangan bagi ada batang dia tinggi sangat. Yang ni pun baru nak jadi. Yang ni kita jangan give up tau. Mula-mula dulu yang ni pun jadi macam ni. Sebab batang dia banyak sangat kan. Saya tambah tanah, terus dia jadi macam ni. Okey, kat sana adalah sikit pokok terung mutiara. Kat tepi tu ada pokok petola, nanti dia akan naik dekat sini. Dah ada dah para ranting kayu untuk dia. Tu, kalau tengok ni, daun apa ni? Ni kacang botol. Kacang botol saya tanam sebelum ni dah ada dah, tapi yang ni saya tanam balik. Kebun sebelum ni pun cantik juga, tapi saya dah saya dah bersihkan balik semua ni, saya tanam balik semua. Untuk bagi kemas sikit. Sebelum ni berselerak je, tapi berbuah tak henti sebelum ni. Yang ni pun ada ni, kacang botol. Dia tumbuh kat belakang tu je, belakang pagar tu kan. Tak apalah. Yang ni pokok terung. Dalam tu ada pokok daun bawang. Kat tepi tu menjalan ni petola juga. Yang ni ada pokok lada. Lada saya tanam. Tempat saya ada 3 jenis je saya rasa. Lada Thailand tadi yang saya tunjuk kat situ. Lepas tu lada pedas ni, lada ghost pepper ni. Dan juga satu lagi ni lada. Ni pokok lada soluk warna hijau tu kan. Subur. Saya tanam atas tanah je. Pokok kecil dah berbunga, dah ada calon buah. Tak tanah je. Tapi kalau boleh tanah tu korang gembur lah. Okey, kalau kat sini tadi. Kalau sini pula, yang ni keladik biasa je. Keladik warna keladik warna kuning, warna putih. Kalau keladik ni saya ambil dekat kebun dekat sana tu. Saya tanam kat sini sebab dekat sana saya dah ambil isi dia banyak dah. Dekat 20 kilo. Warna kuning dan juga warna putih. Tanam sebelum ni daripada kerak tambuah je. Mudah. Tak perlu baja. Tapi awal-awal tu korang gembur lah dulu tanah. Kalau boleh letak sedikit kompos atau apa-apa bahan bakar. Yang ni pula pokok serai. Mudah kan? Tanam macam tu je, dekat tepi-tepi je. Jimat ruang sikit. Biasalah ruang kecil. Ni pun sama pokok hybrid. Ni pokok jambu madu warna hijau. Pokok ni pun pokok kecil je. Pokok dia takkan besar. Takkan besar macam pokok jambu biasa kan. Saya dah ada pokok jenis jambu madu warna merah. Tapi dekat bandar. Kat sini tak ada. Saya tanam yang hijau je. Pokok tu tak tinggi. Lebih-lebih paras kepala macam tu je. Tapi berbuah lebat. Tapi sayanglah buah dia kena balut. Kalau tak balut, manusia tak dapat makan. Sebab ada ulat buah. Dia suka sangat buat suntik dekat buah-buah manis. Yang ni pun baru keluar pucuk. Saya dah buang banyak daun dia. Tak apalah. Kat belakang dia ni ada pokok bayam Brazil. Yang ni umur dia dekat setahun lebih dah. Ni baru ambil je 2 hari lepas. Dia tumbuh balik. Mudah je tanam ni. Kalau kita potong, kita ambil, kita masak, esok tu dia tumbuh balik anak-anak dia. 1 minggu dah lebat balik. Jadi baik korang tanam. Mudah je. Tak payah nak pergi pasar beli sayur pelik-pelik. Yang ni pun banyak khasiat dia. Kat tepi ni ada pokok markisa madu. Nantilah kalau ada masa pokok dia dekat bandar tu saya akan tunjuk. Buah dia manis, warna kuning. Tu pun kat sana ada. Kalau nak tahu kenapa saya letak dalam ni,
saya jual juga. Sebab ramai permintaan daripada kawan-kawan saya, rakan-rakan FB. Kat sini ada baru tanam pokok apa tu? Pucuk ubi yang orang makan daun dia tu. Kat sini ada pokok kesum. Sebelum ni lebat tapi ada masalah sikit. Kat rumah saya ni ada haiwan. Sebelum ni saya tak letak lagi pagar macam ni kan. Macam itik, ayam semua dia makan habis. Tak apa, nanti video lama saya akan upload sekali masuk dalam ni kalau ada. Video lama memang lebat lagi pokok dia. Ni pokok cili juga. Sama saya tanam macam kat sana. Cili apa tu? Cili Thailand. Saya tak suka cili lain. Terutamanya cili padi. Memanglah cili padi pedas kan, tapi pokok dia buah dia kecil je. Rasa tak berbaloi pula. Kat sini ada pokok cincau hitam. Dah banyak kali ambil buat air dah. Buat apa tu? Buat jelly. Tak apalah, nanti ada masa apa-apa semua saya akan kongsi kepada anda semua cara nak buat cincau. Hari ni saya tunjuk je dulu. Yang ni pokok mulberry saya. Sebelum ni dah berbuah banyak, tapi disebabkan pokok dia besar sangat, saya potong. Saya potong kat tengah ni, tengok. Dia keluar macam ni balik, tu ada buah. Sebelum ni kau nak tahu besar sangat. Macam tak berbaloi pula. Dia seorang duduk dalam ni, tempat jadi gelap. Okey, kita tengok lagi. Hujan pula. Tak apalah hujan. Ni penampakan sebalik. Kat sini ada apa tu? Pokok apa ni? Beluntas. Beluntas. Ulam. Sebelum ni lebat je, besar. Saya dah potong balik sebab dia besar sangat kan. Ada banyak lagi pokok-pokok terselit ni. Antara saya terlupa nak bagi tahu ataupun saya tak nampak pokok tu. Ni kat celah ni ada pokok cincau hijau. Ni pokok cincau hijau. Kalau yang ni mudah. Kalau macam cincau hitam tadi cerewet sikit. Nak kena potong tu, potong ni. Nak kena rebus, nak kena jemur. Kalau yang ni saya rasa ambil daun dia yang muda, terus ramas dalam air, dah jadi cincau. Macam tu lah. Mudah. Saya baru tanam je. Nanti dia akan naik dekat sini. Kat atas dah ada para. Ada ni. Apa tu? Ranting. Kalau nak tahu, kat celah ni ada pokok kantan sebelum ni. Pokok tu dah nak berbunga dah. Tu tumbuh pucuk baru tapi nampak macam layu je. Rugi rasa. Saya potong sebab dia besar sangat kan. Saya baru buat yang ni, taman ni. Rasa rugi pula. Tak apalah, kalau ada rezeki ada lagi. Yang ni pokok keladi lambuk saya. Keladi ni orang makan apa tu, daun pucuk dia, batang dia je. Ubi dia boleh makan juga tapi kecil sangat. Yang ni boleh makan daun dan juga boleh makan ubi dia. Yang ni keladi Pinan ke apa, saya lupa. Yang ni ada pokok kunyit sedikit. Kat celah tu ada pokok kucai. Dah ambil banyak kali dah. Tu pun baru ambil minggu lepas, tumbuh balik. Dah umur dah setahun lebih. Tak rugi tau tanam. Kat celah ni ada sabun nyawa batik. Yang ni sabun nyawa warna hijau. Sebelum ni saya ada dua lagi sabun nyawa. Sabun nyawa warna hitam dan juga sabun nyawa warna purple. Yang paling sedap sabun nyawa warna purple. Tapi itulah, pokok tu dah mati sebab sebelum ni pasu pecah. Saya lupa nak asing balik. Pokok tu kering, mati. Tak apalah, nanti kalau ada rezeki lagi saya akan beli dalam Shopee.
Okey, kat sini ada pokok peria. Peria ni peria jenis tak pahit. Peria adalah, saya lupa peria apa. Sedap lah peria ni. Baru tanam juga. Okey, kat sana ada pokok lemon. Kalau nak tahu, banyak lagi kat sana, kat luar daripada pagar ni. Pokok lemon nipis, pokok macam-macam lah. Mangga semua kan. Tapi hari ni saya tunjuk dalam ni lah dulu. Apa yang mudah saya nak tunjuk. Ni ada 2 pokok. Yang ni ada orang beli dah ni. Lada. Okeylah, disebabkan hujan, saya akan sambung video lain kali ya. Okey, terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Terima kasih. Maaf kalau ada salah kata daripada saya. Biasalah baru buat video. Assalamualaikum.